Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Batu Gajah diberi ruangan untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan tahun 2022. Oleh kerana kesuntukan masa, saya juga tidak membenarkan sebarang pencelahan. Datuk Yang Di-Pertua, pertama sekali, saya ingin menyentuh mengenai mitra. Sejak tahun 2014, saya tidak pernah alpa untuk membangkitkan isu berkenaan dengan peruntukan kepada Siddik yang kemudiannya dinamakan semula sebagai mitra pada tahun 2018. Pada mulanya, Siddik menghadapi masalah ketelusan. Maklumat-maklumat berkaitan agihan peruntukan dirahsiakan oleh kerajaan. Kemudian timbul pula masalah tidak menghabiskan peruntukan dan memulangkan semula sebahagian besar daripada peruntukan kepada kerajaan setiap tahun. Tahun ini pula timbul isu baru. Seperti mana kita sedia maklum, mitra diberi peruntukan RM100 juta dalam belanjawan setiap tahun. Dalam jawapan yang diberikan oleh Menteri Perpaduan Negara dalam seksi penggulungan rancangan Malaysia ke-12, beliau berkata, bagi tahun 2020, mitra hanya menerima RM65 juta untuk dibelanjakan. Baki RM35 juta telah digunakan untuk membayar hutang. Pada tahun ini pula, mitra hanya menerima 49.1 juta, manakala baki 50.9 juta telah digunakan untuk membayar hutang. Saya dan ramai di luar sana tidak faham sangat dan keliru dengan maksud hutang yang disebutkan oleh menteri. Hutang apa? Kepada siapa? Berapa banyak? Dan sampai bila nak bayar hutang ini? Yang Di-Pertua, saya minta Menteri Perpaduan menjelaskan mengenai hutang-hutang yang dibayar pada tahun 2020 dan 2021 secara jujur. Janganlah cuba menyelamatkan sesiapa sahaja yang terlibat dengan kerja-kerja manipulasi dan menyeleweng dana khas disediakan untuk pembangunan sosio-ekonomi kaum India. Ini adalah amaran daripada masyarakat yang terpinggir di luar sana. Selain daripada itu, saya juga ingin tahu tentang siapakah penerima-penerima dana mitra dan jumlah yang diterima pada tahun 2020 dan 2021. Mohon Menteri dapat memberi senarai tersebut kepada saya. Pihak SPRM telah memulakan penyiasatan terhadap penyelewengan dana mitra. Harap SPRM akan menyiasat kes mitra ini sehingga ke lubang cacing. Jangan hanya menangkap dan menyiasat ikan bilis, tetapi tidak berani mendekati jerung-jerung yang jahat bebas berkeliaran. Jangan seperti kuman di sebelah lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Saya juga berharap PAC akan mengendalikan siasatan penuh terhadap mereka yang terlibat dalam isu ini. Tuan Yang Di-Pertua, sekali lagi saya ingin membangkitkan isu berkaitan dengan gaji kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua, kita telah menyambut Hari Jabatan Penjara ke-231 pada 1 November yang lalu sebagai sebuah jabatan tertua dalam khidmat keselamatan tetapi sentiasa dianaktirikan. Saya difahamkan terdapat 16,000 anggota Jabatan Penjara Malaysia yang menjaga lebih kurang 70,000 banduan tetapi gaji mereka tidaklah seberapa. Kalau dibandingkan gaji seorang inspektor penjara adalah lebih kurang sama dengan gaji seorang sarjan polis. Perkara ini perlu diselaraskan demi menjaga kebajikan kaki tangan penjara. Saya juga mencadangkan supaya kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia ditambahkan dengan 10,000 anggota pengambilan baru untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan sistem penjara di negara kita. Baru-baru ini, Kementerian Kewangan telah meluluskan kenaikan bayaran insentif pengawasan banduan daripada RM150 kepada RM200. Ini adalah suatu yang baik dan saya sokong. Namun, mohon juga bayaran ini diperluaskan kepada anggota dan kaki tangan yang ditugaskan di ibu pejabat penjara dan pusat-pusat latihan penjara. Ini kerana selain mereka bertugas di ibu pejabat atau pusat-pusat latihan, mereka juga turut diarahkan untuk turun ke institusi-institusi menjalankan tugas-tugas rasmi seperti siasatan, pemeriksaan, auditan, aktiviti-aktiviti pemulihan, program-program dan sebagainya yang turut berhadapan dengan para banduan berdepan dengan risiko yang sama. Tuan Yang Di-Pertua, rata-rata quarters di penjara-penjara yang lama adalah terlalu uzur. Peruntukan yang disediakan oleh kerajaan juga terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk kerja-kerja membaik pulih quarters.
Begitu juga dengan kekurangan kenderaan untuk operasi pemindahan banduan, eskort mahkamah dan juga lain-lain urusan melibatkan banduan terutamanya di Sabah dan Sarawak. Mohon diberi perhatian. Tuan Yang di-Pertua, sebelum ini SJKT menerima peruntukan penyelenggaraan sebanyak 50 juta setiap tahun. Pada tahun lalu, kerajaan hanya memperuntukkan 30 juta saja. Ini bermakna 20 juta telah dikurangkan. Dalam belanjawan 2022 pula, sebanyak 120 juta telah diperuntukkan kepada SJKC dan SJKT. Saya ingin tahu, apakah rasional untuk menggabungkan peruntukan tersebut untuk SJKC dan SJKT? Ini telah menimbulkan kekeliruan. Mohon Menteri Kanan Pendidikan memberi pencerahan. Saya juga ingin tahu bagaimanakah RM30 juta untuk SJKT telah dibelanjakan pada tahun ini. Sila berikan senarai perbelanjaan itu mengikut sekolah secara terperinci. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan supaya membolehkan peruntukan ini digunakan untuk tujuan-tujuan selain daripada penyelenggaraan seperti membeli alat-alat audiovisual, komputer dan apa jua peralatan yang boleh membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tuan Yang di-Pertua, dalam satu jawapan Dewan Rakyat yang diberikan kepada saya pada 9 November 2021 dinyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan permohonan untuk melokasikan semula 24 buah SJKT. Sila nyatakan senarai nama sekolah-sekolah tersebut serta keperincian mengenai perancangan dan pelaksanaan tindakan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, sewaktu Pakatan Harapan memerintah, semua wakil rakyat, tidak kira daripada kerajaan maupun daripada pembangkang, dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah dan menghadiri majlis-majlis yang diadakan dengan tujuan memberi dana ataupun membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, wakil rakyat tidak dibenarkan berpolitik di dalam premis sekolah. Adakah kerajaan sekarang ini mengamalkan polisi yang sama? Ramai keliru. Tuan Yang di-Pertua, pihak sekolah termasuk PIBG dan LPS agak khawatir untuk menjemput wakil rakyat pembangkang ke sekolah walaupun tujuannya adalah untuk memberi peruntukan dana. Oleh kerana perkara ini masih kabur, saya mohon kepada Menteri Kanan Pendidikan untuk memberi pencerahan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya berharap kementerian akan membenarkan semua wakil rakyat memasuki premis sekolah dengan tujuan membantu pihak sekolah dan bukan beragenda politik. Tuan Yang di-Pertua, PIBG merupakan memainkan pelbagai fungsi dan peranan untuk membantu pembangunan sekolah, kebajikan dan kemajuan murid-murid. PIBG juga membolehkan ibu bapa dan guru-guru bertukar-tukar fikiran mengenai isu-isu pendidikan di sekolah. Organisasi ini juga berusaha meningkatkan sumber kewangan sekolah terutamanya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Persoalannya, bolehkah seseorang yang tidak mempunyai anak yang belajar di sekolah itu menjadi YDP atau anggota PIBG? Jika ya, apakah rasionalnya bagi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan di sekolah itu bagi menjawat jawatan itu? Saya ingin tahu berapakah sekolah yang mempunyai YDP PIBG yang tidak mempunyai anak yang masih belajar di sekolah tersebut? Apakah usaha-usaha kerajaan untuk memantau dan mengambil langkah-langkah pemulihan dalam hal ini? Saya juga ingin mencadangkan supaya satu dana khas diperuntukkan setiap tahun kepada PIBG. Ini membolehkan organisasi tersebut dapat berfungsi dengan lebih baik serta memenuhi aspirasi sekolah dalam menyediakan keperluan semasa. Yang di-Pertua, ini adalah berkaitan dengan isu komputer riba. Kementerian Pendidikan telah mengedarkan 150,000 komputer riba pada tahun ini. Tetapi hanya 6 daripada 527 sekolah Tamil menerima komputer riba tersebut. Ini adalah diskriminasi yang jelas. Ramai dari kalangan ibu bapa golongan B40 telah berasa kecewa kerana anak-anak mereka tidak diberi bantuan tersebut. Saya mencadangkan supaya satu peruntukan tambahan disediakan untuk membantu pelajar-pelajar miskin memperoleh peranti yang boleh membantu dalam pelajaran mereka. Tuan Yang di-Pertua, ya. Inilah kali pertama saya mendengar tentang penyakit jarang jumpa disebut dalam ucapan belanjawan. Tahniah kepada Menteri Kesihatan. Saya sering membangkitkan isu mengenai penyakit jarang jumpa di Dewan Yang Mulia ini dan juga di Kamar Khas. Saya ingin tahu berapakah jumlah keseluruhan peruntukan dan pengagihannya secara terperinci untuk penyakit jarang jumpa dalam belanjawan 2022.
harap kerajaan tidak akan mengabaikan pesakit jarang jumpa yang amat bergantung kepada bantuan dan keprihatinan kerajaan. Tuan Yang Dipertua, dalam laporan RMK 11, pembinaan rumah mampu milik hanya mencapai sasaran 43%. Dalam rancangan Malaysia ke-12 pula, kerajaan menetapkan sasaran baru iaitu 500,000 unit rumah mampu milik. Untuk tujuan itu, belanjawan 2022 hanya memberi peruntukan sebanyak 1.5 bilion sahaja. Manakala RM20 bilion lagi untuk membiayai pinjaman perumahan. Adakah matlamat ini realistik dan boleh dicapai? Saya berasa kurang yakin bahawa kerajaan akan berjaya membina 500,000 rumah mampu milik dalam tempoh yang ditetapkan. Kerajaan perlu memberi strategik yang lebih jelas dan peruntukan yang mencukupi untuk mencapai sasaran ini. Saya juga ingin tahu berapakah jumlah rumah mampu milik yang akan dibina di kawasan Parlimen Batu Gajah. Tuan Yang Dipertua, boleh tak saya minta untuk dapat 2 minit lagi? Ringkaskan seminit ni. Okey, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, pengumuman kerajaan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat bagi syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia adalah sangat dialu-alukan. Walau bagaimanapun, ia masih jauh daripada sasaran 30%. Kerajaan perlu merangka dan melaksanakan kaedah-kaedah yang lebih proaktif dalam usaha mencapai sasaran 30% itu. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ketika ini terbukti bahawa lebih ramai pelajar wanita berjaya memasuki institusi pengajian tinggi di mana bilangan siswi dalam IPTA telah mencapai lebih 60% daripada jumlah enrolment. Dan akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, ini adalah berkaitan dengan reformasi Parlimen. Tuan Yang Dipertua, berkaitan ini, saya ada beberapa cadangan yang membina. Pertama, tambahkan hari persidangan sekurang-kurangnya 130 hari dalam setahun. 2, MQT, sesi pertanyaan kepada menteri diadakan pada setiap hari, bukan selang-seli seperti yang dibuat sekarang ini. Yang ketiga, masa persidangan dipanjangkan sehingga 7.30 malam setiap hari. Ini membolehkan segala urusan dalam aturan mesyuarat dapat dilaksanakan secara sistematik. Yang keempat, Kamar khas dijalankan serentak dengan persidangan Dewan Rakyat iaitu bermula pada waktu pagi dan berakhir pada waktu petang. Diwajibkan semua soalan-soalan spesifik dan isu-isu kawasan hanya dibincangkan dan dijawab di Kamar khas. Dan yang kelima, penubuhan jawatan kuasa pilihan khas perlu disegerakan. Tugas tanggungjawab kuasa jawatan-jawatan pilihan khas itu perlu ditakrifkan dengan teliti supaya tidak berlaku kekeliruan dalam hal ini. Yang keenam, setiap ahli parlimen diberi peruntukan masa sekurang-kurangnya 20 minit untuk berbahas di Dewan Rakyat. Tempoh masa 5, 10 hingga 10 minit yang diberikan adalah tidak memadai, malah mencomotkan mutu perbahasan ahli-ahli parlimen. Dan yang ketujuh, laksanakan siaran langsung prosiding PAC. Yang ke-8, mengiktiraf Hari Pembangkang yang memberi keutamaan kepada urusan-urusan pembangkang di Parlimen. Yang ke-9, Akta Perkhidmatan Parlimen juga perlu dikembalikan semula untuk menjamin kebebasan Parlimen dan memperkasakan doktrin pengasingan kuasa di negara kita. Akhir sekali, saya juga mencadangkan supaya jawatan timbalan speaker ketiga perlu diwujudkan segera untuk meringankan beban kerja speaker dan timbalan speaker. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Batu Gajah. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Bukit Gantang. Tuan Speaker, sebelum itu saya ada isu peraturan. Sini, Junutong. Ya. Kemarin Peraturan mana peraturan? Peraturan 18.1 iaitu perkara berkepentingan orang ramai yang perlu disegerakan. Kemarin ketika Speaker Dewan Rakyat mempengerusikan mesyuarat, saya telah membangkitkan isu berkenaan dengan usul yang telah saya kemukakan bagi membincangkan penyelewengan dan penyalahgunaan rasuah ketirisan dana mitra, di mana saya telah tanya kenapakah pemimpin-pemimpin MIC yang belum lagi ditangkap dan disiasat oleh pihak SPRM, dan Speaker telah memberi jawapan kepada saya bahawa usul itu akan ditolak. Alangkah terkejutnya saya bila di luar sana ada pemimpin MIC yang bersorak begitu gembira
seolah-olah Dewan Yang Mulia ini melindungi mereka. Dan ada orang yang tanya kenapa orang biasa saja ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Seperti yang Batu Gajah katakan tadi. Hanya ikan-ikan bilis saja ditangkap. Adakah Dewan Yang Mulia ini melindungi pemimpin-pemimpin MIC yang terpalit dengan rasuah, salah guna dana mitra? Ini melibatkan ratusan juta ringgit, melibatkan rakyat Malaysia, Tuan Speaker. Terutamanya kaum India. Saya merayu supaya saya dibenarkan untuk membahaskan usul ini. Ini kerana ini adalah hari terakhir untuk membahas usul. Minggu depan menteri-menteri akan jawab. Tolonglah saya merayu, jangan benarkan Dewan Yang Mulia ini melindungi pemimpin-pemimpin MIC yang beratusan tahun, berpuluhan tahun terlibat dalam rasuah. Terima kasih, Datuk. Daripada Sedik, daripada Maika skandal sampai sekarang terlibat dalam rasuah mitra. Baik. Berpuluhan tahun. Tolonglah saya merayu sebagai wakil rakyat minta saya membahaskan perkara ini melibatkan pemimpin-pemimpin MIC. Tanya kenapa mereka tak ditangkap lagi, Tuan Speaker. Tolonglah beri jawapan. Ya. Minta usul bertulis kepada... Dah hantar usul bertulis, Tuan Speaker. Tapi dah dan berapa ditolak orang? pula tu. Baik. Pemimpin MIC di luar itu bersorak, bertepuk. Sila buat Begitu rayuan. gembira. Usul ini kita ditolak. Okey. Sila buat rayuan sekali lagi. Minta. Tolonglah Tuan Speaker, janganlah minta saya ulang kali buat rayuan. Saya minta merayu sangatlah. Kalau boleh, pada akhir sesi ini pun saya sedia tunggu untuk membahaskan perkara ini. Ini melibatkan dana mitra, duit untuk sosioekonomi rakyat India Terima kasih. yang dibelasah oleh pemimpin-pemimpin MIC. Tolonglah Tuan Speaker, Baik, Datuk. dengar rayuan saya. Okey. Bolehkah saya membahaskan isu itu di akhir pada hari ini? Tak boleh. Dia kena buat proposal ikut peraturan mesyuarat. Tak maaf. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Gantang. Sila Berhormat Bukit Gantang. Bismillah.